Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifal Luqman Muhammad Sabri. Dan pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada saya oleh pensyarah saya, iaitu sistem dan struktur pentadbiran. Dan saya telah dibahagikan tugas oleh kumpulan saya, iaitu kumpulan 7, untuk membentangkan tentang tajuk institusi beraja di Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan membentangkanlah. Okey, yang pertama kita akan melihat konsep raja berperlembagaan di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, sejak sebelum penjajah menjajah negara kita diperintah oleh raja. Dan raja dan sultan. Raja dan sultan pada waktu itu memegang kuasa yang mutlak, iaitu setiap arahan atau apa kata-katanya menjadi undang-undang. Okey, baiklah. Semasa zaman penjajahan British, kuasa mutlak raja-raja telah mula hilang secara beransur-ansur. Hal ini kerana sistem residen yang diperkenalkan oleh British menghendaki raja-raja Melayu menerima seorang penasihat British. Dan pada waktu itu raja-raja hanya dibenarkan untuk mula titah untuk raja-raja hanya boleh memberi perlembagaan tentang agama dan istiadat Melayu sahaja. Okey, setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, sistem pemerintahan beraja dikekalkan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Muncul konsep raja berperlembagaan yang bermakna kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Maknanya sekarang ni raja ada kuasa, tapi ianya dibatasi oleh perlembagaan. Baiklah, seterusnya. Okeylah, Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ataupun dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara, iaitu undang-undang yang termasuk dengan undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian, 13 jadual. Setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. Baiklah. Seterusnya kita akan masuk ke topik kedudukan raja-raja. Raja-raja berperanan sebagai ketua negeri di bawah perlembagaan negeri pada masa kini. Sistem kerajaan di negara kita dibahagikan kepada 13 buah kerajaan negeri dan sebuah kerajaan pusat kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Setiap negeri mempunyai seorang raja, iaitu ataupun sultan atau di-Pertua Negeri yang merupakan ketua negeri. Mengikut perenggan 58 Suruhanjaya pada Penjajah Suruhanjaya Red, yang di-Pertuan Besar akan menjadi ketua negeri, tetapi dia mesti seorang pemerintah yang berperlembagaan. Beliau mesti bertindak atas nasihat menteri dalam segala perkara berkaitan dengan kuasa eksekutif. Beliau akan menjadi simbol perpaduan negara. Raja juga merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Tetapi bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka, ketua agama Islam ialah yang di-Pertuan Agong. Hal ini diperuntukkan dalam perkara 33 Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 39 Perlembagaan Persekutuan
Namun pada hakikatnya kuasa eksekutif ini dijalankan oleh Jemaah Menteri atau menteri-menteri yang diberikan kuasa oleh Jemaah Menteri. Perkara 43.1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik sebuah jemaah menteri untuk menasihatkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan seterusnya, perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri-menteri. Berikut merupakan negeri yang di sebelah kiri saya, merupakan negeri yang diperintah oleh raja atau sultan. Terdapat lebih kurang 9. Terdapat 9 sebenarnya, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Okey, yang negeri yang tidak diperintah oleh raja pula akan diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri. Ada 4, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri akan memerintah serta menjadi lambang kepada negeri yang tidak mempunyai raja. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke tajuk pemilihan seorang raja. Pemilihan seorang raja adalah ditentukan oleh perkembangan negeri masing-masing dan biasanya mengikut adat istiadat negeri itu. Contohnya kalau kat Perlis, kalau raja itu mangkat, akan digantikan dengan anaknya. Yang di-Pertuan Negeri pula dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas budi bicaranya, tetapi pelantikan itu mesti dibuat selepas berunding dengan Ketua Menteri negeri masing-masing. Seorang Yang di-Pertuan Negeri itu boleh meletakkan jawatannya atau dilucutkan daripada jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut usul Dewan Undangan Negeri dan disokong oleh undi tidak kurang daripada 2/3 jumlah ahli Dewan itu. Okay. Seterusnya kita akan melihat apakah maksud Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara dan Raja Perlembagaan. Baginda mempunyai bidang kuasa yang luas seperti yang dikandungkan dalam perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dan fungsi dalam 3 cabang kerajaan iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mewujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong maafkan saya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 mewujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada cadangan dalam Suruhanjaya Red yang seperti Yang di-Pertuan Besar di sisi perlembagaan bagi persekutuan akan dipilih dari kalangan duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Okey. Sekarang kita akan melihat pada subtopik pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong akan dijalankan oleh Majlis Raja-Raja dari kalangan 9 Raja-Raja Melayu mengikut peraturan dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 32/3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong hanya dipilih untuk menyandang jawatan ini bagi tempoh 5 tahun sahaja. Seksyen 7 Jadual Kelima Perlembagaan Persekutuan catatkan Yang di-Pertua bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan juga Sarawak tidak boleh menjadi ahli Majlis Raja-Raja dalam soal pemilihan Yang di-Pertuan Agong.
Okey, sekarang kita akan melihat kepada apakah itu fungsi-fungsi dan peranan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama ialah yang pertama, beliau mempunyai kuasa eksekutif. Seperti contoh yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 39, Perlembagaan memberikan kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan undang-undang di Malaysia dan jadual kedua. Kuasa eksekutif dijalankan oleh menteri atau menteri-menteri yang diberikan oleh Jemaah Menteri. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa legislatif. Perkara 44, Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong sebahagian daripada Parlimen. Baiklah. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong mempunyai fungsi-fungsi penting dalam bidang kehakiman. Antaranya, tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong ialah Perkara 125 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong boleh memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 66 tahun. Bagaimanapun, lanjutan perkhidmatan itu tidak boleh melebihi 6 bulan setelah mencapai umur 66 tahun. Itu kuasa kehakiman yang ada pada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga boleh mempunyai kuasa pemberian bintang kebesaran dan Ketua Angkatan Tentera. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan mengikut Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Justeru itu, baginda mempunyai kuasa pengampun dan mengurangkan hukuman atas kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong juga akan menggunakan bintang kebesaran pada pihak-pihak yang layak. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi sebagai melakukan pelantikan perkhidmatan awam dan suruhanjaya. Sebelum menteri dan timbalan menteri menjalankan tugas mereka, mereka akan mengangkat sumpah taat dan setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Antara jawatan yang dilantik berdasarkan nasihat adalah seperti Suruhanjaya Pilihan Raya, sebahagian ahli Majlis Angkatan Tentera. Yang keenam, Yang di-Pertuan Agong juga merupakan Ketua Agama Islam. Mengikut perkara 3 dalam kurungan 3, Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah membuat pertukan bagi memberi Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua Agama Islam dalam negeri-negeri ini. Yang terakhir bagi fungsi dan peranan Yang di-Pertuan Agong ialah sebagai mengadakan Majlis Raja-Raja. Mengikut Perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan C, Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil mesyuarat dengan ahli Majlis Raja-Raja untuk membincangkan keistimewaan, kedaulatan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja Melayu. Baiklah, seterusnya ialah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mengikut Perkara 34 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya apa-apa saraan, tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan.
Dan beliau juga tidak boleh dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan selama lebih 15 hari kecuali atas lawatan negara ke satu negara yang lain. Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai Raja Negeri kecuali yang pertama, tugas-tugasnya sebagai Ketua Agama Islam. Yang kedua, bagi meminda perlembagaan negerinya. Dan yang ketiga, bagi melantik seorang pemangku raja atau ahli jemaah pemangku raja. Seterusnya ialah kita masuk pada subtopik Majlis Raja-Raja. Baiklah, Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 seiring dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Raja-Raja merupakan tempat bagi semua raja yang di-Pertuan Negeri dan yang di-Pertuan Negeri bertemu dan berbincang. Menurut perkara 38 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, Majlis-Majlis Raja adalah ditubuhkan mengikut peruntukan dalam jadual kelima. Mengikut syarat 1, jadual kelima Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja terdiri daripada Raja-Raja dan juga yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Seterusnya, keanggotaan Majlis Raja-Raja. Pada tahun 1948 sehingga 1997, keanggotaan Majlis Raja-Raja adalah terdiri daripada 9 orang sultan sahaja. Seterusnya pada 31 Ogos 1997, keanggotaan Majlis Raja-Raja mempunyai sedikit perubahan, iaitu terdiri daripada 9 orang sultan dan 9 orang ketua negeri. Dan pada 1993 hingga kini, keanggotaan Majlis Raja-Raja terdiri daripada mulai tahun 1963 sehingga kini, keanggotaan Majlis Raja-Raja terdiri daripada 9 orang sultan dan termasuk 4 orang ketua-ketua negeri, iaitu yang di-Pertuan Negeri. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pada fungsi Raja-Raja. Fungsi Majlis Raja-Raja. Apakah sebenarnya fungsi atau tujuan Majlis Raja-Raja itu diadakan? Menurut perkara 38 kurungan 2 dalam Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja hendaklah menjalankan fungsinya bagi pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan jadual ketiga. Antaranya, yang pertama, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan atau ucapan agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh. Yang kedua ialah memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah perlembagaan ini dikenaiki oleh Majlis Raja-Raja serta melakukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja sebelum satu undang-undang diperkenankan. Yang ketiga, melantik anggota mahkamah kelas di bawah. Fasal 1, perkara 182 Perlembagaan Persekutuan, iaitu memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum, atau meremedkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah fasal 12 perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, dan boleh menimbang teliti soal-soal mengenai dasar negara, misalnya perubahan tentang dasar immigration dan apa-apa perkara yang lain yang difikirkan patut. Okey, baik, fungsi dan peranan Majlis Raja-Raja yang kedua ialah menurut 38 kurungan 4
Perlembagaan Persekutuan, tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan majlis-majlis raja. Yalah, yang terakhir sekali, subtopik yang terakhir sekali ialah yang saya akan bentangkan ialah kuasa-kuasa majlis raja-raja. Menurut perkara 38 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan, anggota majlis raja-raja boleh bertindak menurut budi bicara mereka dalam apa-apa prosiding yang berhubungan dengan fungsi yang berikut, iaitu: pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan memecat yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya, atau memilih timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, kuasa-kuasa majlis raja-raja ialah memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan. Yang ketiga, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan suatu negeri, atau tidak menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Yang keempat adalah kuasa-kuasa majlis raja-raja ialah mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh. Yang kelima, pelantikan anggota Mahkamah KAS di bawah Pasal 1 Perkara 182 Perlembagaan Persekutuan iaitu memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremedkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah Pasal 12 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Tamat. Itu saja daripada saya, Muhammad Ifah Luqman Sabri, daripada kumpulan 7, nombor ID ASJ 2002104335, ingin mengundurkan diri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, saya ingin memohon maaf pada Sir Saiful Nizar sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian saya pada hari ini. Okey, baiklah, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.